Sebuah pelabuhan Rusia dikosongkan selepas kebakaran dahsyat di Tuapse dan Moskow meningkatkan ketegangan dengan mengancam Romania. Amaran itu semakin kuat pada hari Rabu, 29 April 2026, kerana dua fakta berlaku serentak. Rusia melihat sebuah kemudahan minyak strategik terbakar di Laut Hitam sambil cuba menjadikan insiden jatuhnya drone di wilayah Romania sebagai amaran terhadap sebuah negara NATO. Apa yang berlaku bukanlah satu episod terpencil. Ia adalah satu lagi bahagian daripada perang yang tidak lagi terhad di barisan hadapan Ukraine. Ia telah mula menyerang pelabuhan, loji penapisan, laluan ekspor dan sempadan Pakatan Barat. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dalam standard credibility. Milson Alves. Di Tuapse, di wilayah Krasnodar, Rusia, satu lagi serangan drone telah mengenai kemudahan minyak di bandar itu. Wilayah itu terletak di pantai Laut Hitam dan mempunyai kepentingan langsung dalam logistik tenaga Moskow. Ia merupakan serangan ketiga terhadap kawasan itu dalam masa kurang daripada 2 minggu. Loji penapisan itu sudah pun menghentikan pengeluaran sejak 16 April selepas kerosakan sebelum ini menjejaskan keupayaan untuk menyalurkan produk. Kini, letupan baru itu telah membangkitkan semula ketakutan penduduk tempatan, menyebarkan asap hitam tebal dan memaksa pihak berkuasa memindahkan penduduk yang tinggal berhampiran loji penapisan itu ke sebuah sekolah. Pemindahan yang masih terhad ini menunjukkan bahawa masalah tersebut bukan lagi sekadar isu ketenteraan, malah telah menjejaskan kehidupan harian penduduk yang tinggal berhampiran kompleks itu. Gambaran yang tersebar mengenai Tuapse mudah difahami. Bahan api yang sebelum ini membiayai sebahagian daripada jentera perang Rusia kini telah menjadi titik lemah di dalam Rusia sendiri. Ukraine menyasarkan struktur seperti ini kerana minyak, pelabuhan dan loji penapisan menggerakkan wang, pengangkutan, mesin, kapal dan keupayaan untuk mengekalkan perang yang berpanjangan. Sebab itu apabila api kembali muncul di Tuapse, mesejnya jelas. Kiev sedang membawa tekanan ke dalam barisan belakang Rusia, menyerang bahagian yang menekan keuangan dan logistik Moskow. Kerajaan Rusia cuba memperkecilkan insiden itu. Vladimir Putin menuduh Ukraine menyerang infrastruktur awam dan berkata bahawa serangan terhadap infrastruktur tenaga boleh menyebabkan akibat alam sekitar. Walaupun begitu, beliau menyatakan bahawa pihak berkuasa tempatan melaporkan tiada ancaman besar. Masalahnya ialah situasi di Tuapse sendiri melemahkan hujah tersebut. Jika terdapat asap tebal, minyak yang tumpah, pemindahan penduduk, sekolah menerima orang ramai dan operasi kecemasan dijalankan, sukar untuk menggambarkan keadaan sebagai normal. Rusia cuba menunjukkan kawalan tetapi api itu menunjukkan tekanan. Titik yang paling sensitif ialah kesan terhadap alam sekitar dan sosial. Laporan berita menyebutkan hujan gelap, sisa berminyak dan udara yang pekat. Selepas serangan sebelum ini, penduduk melaporkan bau hangit, kotoran hitam pada pakaian dan tanda-tanda pencemaran di kawasan pantai. Ini menjadikan Tuapse lebih daripada sekedar sasaran perang. Bandar ini menjadi gambaran bagaimana pertahanan udara Rusia gagal melindungi sebuah kemudahan penting dan bagaimana perasaan penduduk sekarang. Satu konflik yang Kremlin janjikan akan dijauhkan daripada rutin harian rakyat, pemindahan separa ini menimbulkan satu persoalan yang tidak selesa untuk Moskow. Kenapa tunggu begitu lama? Apabila sebuah kilang penapisan terbakar selama beberapa hari, apabila ada risiko asap beracun dan apabila penduduk sudah mendesak untuk dipindahkan, tindak balas pihak berkuasa perlu diberikan dengan cepat. Tetapi Rusia bertindak secara beransur-ansur, cuba mengawal naratif dan hanya kemudian mula mengakui tahap keseriusan keadaan itu. Bagi sebuah kerajaan yang cuba menonjolkan kekuatan, Tuapse mendedahkan kelemahan. Kebakaran itu bukan sekadar api, ia adalah tekanan politik, logistik dan psikologi. Sementara pelabuhan Rusia terbakar, satu lagi titik krisis sedang berkembang di Romania. Pada 25 April 2026, serpihan drone ditemui di Bandar Galate dan juga di wilayah Tulcea, selepas satu lagi gelombang serangan Rusia terhadap Ukraine. Di Galate terdapat kerosakan pada tiang elektrik dan sebuah bangunan sampingan. Pihak berkuasa Romania telah memindahkan penduduk kerana risiko bahan letupan dan memanggil duta Rusia untuk membuat bantahan.
Rumania bukan berada di barisan hadapan, tetapi berada di sempadan langsung dengan peperangan. Setiap drone yang jatuh di sana menarik perhatian lebih dekat kepada NATO. Tindak balas Rusia lebih serius lagi. Mereka menghantar mesej yang membunyikan amaran di Bukares. Mereka mengatakan bahawa Romania dengan mengambil bahagian dalam penghantaran senjata, peluru dan peralatan ke Kiev sebenarnya adalah sebahagian daripada konflik dan harus sedar tentang kemungkinan akibatnya. Dalam bahasa diplomatik, itu adalah satu ancaman. Moskow bukan sahaja menafikan tanggungjawab, Moskow juga cuba menakut-nakutkan sebuah negara dalam Pakatan Barat dan disitulah keadaan itu menjadi amat genting. Rusia mengalami serangan terhadap infrastruktur tenaga di kawasan belakang mereka, cuba memadamkan kebakaran yang menjejaskan imej mereka dan pada masa yang sama menjadi lebih tegas. Terhadap Romania, Kremlin nampaknya menggunakan ancaman luar untuk mengimbangi kerentanan dalaman. Daripada menjelaskan mengapa drone melintasi kawasan Laut Hitam, mereka meninggalkan jejak di wilayah Romania. Moskow membalikkan tuduhan dan cuba menjadikan mangsa pelanggaran sebagai provokator. Ini adalah satu taktik yang sudah dikenali. Apabila tekanan meningkat, Rusia menaikkan nada. Romania tidak menganggap kes ini sebagai perkara kecil. Kementerian Pertahanan Romania mengecam tindakan Rusia dan berkata bahawa ia merupakan satu cabaran baharu terhadap keselamatan dan kestabilan serantau. Di Laut Hitam, 2 pesawat pejuang British juga telah dikerahkan dalam misi rondaan udara yang dipertingkatkan sebagai tanda bahawa NATO memantau situasi ini dengan rapat. Ini tidak bermakna pakatan itu akan terlibat secara langsung dalam peperangan, tetapi ia menunjukkan bahawa sempadan antara insiden dan krisis semakin menipis. Satu kesilapan penyiraan boleh membawa akibat yang besar. Laut Hitam kini menjadi koridor berisiko tinggi. Di satu pihak, Ukraine cuba memotong sumber pendapatan Rusia dengan menyerang minyak, pelabuhan dan kemudahan yang digunakan untuk menyokong peperangan. Manakala di pihak lain, Rusia terus melancarkan drone ke atas Ukraine. Tetapi sebahagian daripada objek-objek ini menghampiri atau jatuh berhampiran wilayah sekutu NATO. Di tengah-tengah terdapat Romania, Moldova, Bulgaria, Turki dan seluruh keselamatan maritim di rantau itu. Apa yang berlaku di Tuapse tidak hanya terhad di Tuapse. Apa yang jatuh di Galate bukan sekedar secebis logam. Semuanya saling berkaitan. Krisis ini menjadi lebih rumit dengan isu minyak global. Sementara Rusia menghadapi serangan ke atas loji penapisan minyaknya. Timur Tengah sedang mengalami ketegangan di Selat Hormuz dan Amerika Syarikat meningkatkan tekanan ke atas pelabuhan-pelabuhan Iran. Ini memberi tekanan kepada Teheran tetapi juga memberi tekanan kepada Moskow kerana sebarang kejutan dalam pasaran minyak akan mempengaruhi perang, sekatan dan pakatan. Dalam suasana inilah Rusia cuba menunjukkan kekuatan tetapi menghadapi kebakaran dalam sistem tenaga mereka sendiri. Bukan hanya satu bandar yang terjejas, ini adalah sebahagian daripada satu siri yang lebih besar di mana kemudahan minyak Rusia tidak lagi kebal. Ukraine sedar bahawa mereka tidak perlu memenangi setiap meter di barisan hadapan untuk mengenakan kos yang nyata ke atas Kremlin. Cukup sekadar menjadikan perang itu terlalu mahal untuk diteruskan. Setiap loji penapisan yang dihentikan dan setiap terminal yang rosak menolak Moskow ke posisi yang lebih defensif. Ancaman terhadap Romania juga mendedahkan kegelisahan Kremlin terhadap rangkaian sokongan kepada Kiev. Moskow tahu bahawa Ukraine bergantung kepada laluan bekalan, risikan, pertahanan udara, peluru dan bantuan dari Barat. Oleh itu, mereka cuba memberi tekanan kepada negara-negara jiran yang membantu Kiev untuk bertahan. Tetapi ancaman terhadap Bukares mungkin menghasilkan kesan sebaliknya. Menyatukan lagi Pakatan Barat, memperkukuhkan rondaan udara dan mewajarkan kehadiran tentera yang lebih besar di sayap timur. Kuba menakut-nakutkan tetapi akhirnya menunjukkan bahawa dia berasa terkepung. Amaran nuklear yang disebut oleh pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, Rafael Grossi, menguatkan lagi suasana berbahaya itu. Beliau menyatakan bahawa risiko bencana nuklear telah mencapai tahap yang tidak pernah dilihat sejak Perang Dingin pada saat peperangan kembali ke Eropah dan Timur Tengah. Dan mekanisme keselamatan sedang berada di bawah tekanan. Amaran ini muncul pada masa yang sama apabila drone melintasi sempadan, loji penapisan terbakar, pelabuhan terhenti, tenaga menjadi senjata politik dan kuasa-kuasa besar menguji had. Moskow mengugut untuk menyembunyikan kelemahan, tetapi senario menunjukkan perkara yang berbeza.
Perang ini menuntut harga yang semakin tinggi dan barisan belakang Rusia sudah tidak lagi kelihatan begitu selamat seperti yang Kremlin mahu tunjukkan. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves News.